Assalamualaikum dan salam sejahtera langsung dari World Trade Center Kuala Lumpur. Anda bersama saya Sandahya dan ini fokus minggu depan. Ada beberapa perkara untuk kita lihat dan juga mungkin kita dapat saksikan sepanjang minggu depan. Sama ada isu-isu berkaitan dengan politik, ekonomi, sosial dan sebagainya. Dan juga makluman dan juga berita yang kita dapat hari ini adalah berkaitan Kementerian Kesihatan Malaysia KKM menguatkuasakan larangan tidak membenarkan sebarang aktiviti perhimpunan atau majlis sosial termasuk pelancaran jentera pilihan raya bermula esok sehingga 27 November depan. Itu satu. Dan antara perkara lain pastinya yang menjadi tumpuan dan juga perkara lain adalah berkaitan dengan PRN Melaka yang mana UMNO perlu buat keputusan mahu bekerjasama ataupun tidak bekerjasama. Itu apa yang dinyatakan oleh Datuk Seri Azmin Ali. Seterusnya, UMNO juga mengeluarkan kenyataan berkaitan dengan UMNO menepis dakwaan lambat mengatur strategi termasuk memutuskan soal kerjasama dengan rakan parti meskipun pilihan raya negeri PRN sudah ditetapkan. Itu apa yang dinyatakan oleh Datuk Ahmad Maslan. Dan seterusnya, antara perkara yang mungkin menjadi tumpuan juga adalah berkaitan dengan selepas pelancaran keluarga Malaysia oleh Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, Perdana Menteri Malaysia. Dan seterusnya, pada hujung minggu depan, kita dapat menyaksikan Belanjawan 2022 yang akan dibentangkan. Dan bagaimana pula dengan pilihan raya Sarawak? Itu juga antara persoalan dan masih lagi menjadi tanda tanya yang untuk kita pastikan apa yang akan berlaku sepanjang minggu depan. Tetapi untuk waktu dan juga saat ini kita nak bercakap berkaitan dengan keluarga Malaysia. Tiga teras utama tersebut, keterangkuman ataupun inklusiviti, kebersamaan, common ground dan juga kesyukuran antara perkara yang diterapkan dalam keluarga Malaysia bagi perkayaan nilai-nilai di bawah tiga teras berkenaan termasuklah menyemai budaya integriti dalam keluarga, menjadikan budaya amanah sebagai budaya keluarga dan juga menjadikan prinsip keadilan sebagai teras pengukuhan keluarga dan juga menjadikan amalan bermusyawarah sebagai amalan dalam keluarga. Nilai lain ialah menerapkan budaya ilmu dalam masyarakat dan keluarga, menyuburkan budaya komunikasi berhemah dalam kalangan keluarga dan masyarakat serta membina akhlak mulia seluruh anggota keluarga. Bersama saya menerusi Skype ketika ini penganalisis politik Universiti Sains Malaysia USM yang juga ahli pemikir Kementerian Perpaduan Negara, Profesor Dr. Siva Murugan Pandian. Selamat petang, salam sejahtera Doktor. Selamat petang, Isna. Doktor, pertama sekali untuk kita melihat, kita tahu setiap kepimpinan ada tema, ada motonya yang tersendiri untuk membentuk sebuah Malaysia yang lebih baik. Tetapi dalam konteks keluarga Malaysia, situasi dan juga peranan yang perlu diambil terutamanya apabila kita melihat mungkin suasana politik yang tidak menentu, keadaan pandemik yang masih lagi membelenggu masyarakat Malaysia, bagaimana keterangkuman ini dapat dilaksanakan dalam sebuah keluarga yang baik untuk memacu Malaysia yang lebih baik selepas ini, Doktor? Ya, kalau kita perhatikan, doktrin ini merupakan doktrin yang hadir ketika Datuk Seri Ismail Sabri mengambil alih Teraju Pimpinan Negara pada bulan Ogos, dan dalam kedudukan seperti itu, bucu-bucu yang perlu ditampal adalah bucu politik yang tidak menentu, kedudukan ekonomi yang masih kurang berangsangkan, dan juga kedudukan sosial termasuk keselamatan, pekerjaan, kesihatan, peluang pekerjaan, perumahan, kesemua itu menjadi satu pelengkap kepada mengapa keluarga Malaysia itu perlu supaya dapat melahirkan keadaan yang lebih menentu, lebih stabil dan dalam mentadbir urus negara, beliau akan mampu untuk memberi tumpuan kepada agenda bahawa sebarang jalan penyelesaian ke atas suasana politik misalnya. Dan juga Doktor, tadi sedikit ada gangguan mungkin talian kita agak-agak lambat sedikit, tetapi Doktor, bagaimana untuk kita pastikan bahawa keluarga Malaysia ini dapat dijayakan dengan baik, terutamanya ketika fahaman politik itu masih lagi membelenggu masyarakat, ahli-ahli politik dan sebagainya, tetapi dalam konteks keterbukaan untuk memacu sebuah negara Malaysia yang lebih baik, bagaimana kebersamaan ini dapat digemling?
Ya, kita harus melihat tanggungjawab ini adalah tanggungjawab bersama. Ia bukan sekadar menjadi tanggungjawab Perdana Menteri dan juga pemimpin di dalam kabinet. Ia adalah tanggungjawab bersama di mana perlu wujud hubungan saling lengkapi di antara barangkali konteks negara, masyarakat dan juga persekitaran yang dihuni. Itu akan membolehkan kita memahami bagaimana agenda ini sebenarnya adalah agenda untuk merakyatkan perpaduan, merakyatkan kepimpinan dan sebenarnya berkiblatkan kepada konsep satu negara, satu matlamat, kerajaan untuk semua. Dan keterbukaan itu penting supaya kita dapat melihat sistem penyampaian yang ampuh, sistem penyampaian yang dapat melihat hasil akhir yang baik dan di sini juga kita mahu melihat hubungan yang intim di antara yang rangka, laksana dengan kumpulan sasar. Ketiga-tiga kelompok ini penting untuk menjayakan apa saja agenda ataupun misi, wawasan yang wujud di bawah keluarga Malaysia. Kerana kita tidak boleh memikirkan mana-mana kelompok sekalipun merentasi Semenanjung, Sabah dan Sarawak. Ia merangkumi pelbagai kumpulan umum, pelbagai kumpulan agama etnik, pelbagai negeri merentasi sempadan. Ia juga melibatkan mereka yang berada dalam kelas yang berbeza. Dan kita tidak boleh sama sekali meminggirkan soal gender, kesaksamaan gender juga penting dalam kita halusi kedudukan institusi keluarga kerana institusi keluarga ini merupakan asas ataupun telapak di dalam mana-mana institusi yang akan memberikan cerminan ke atas hadirnya pelbagai kumpulan yang berbeza barangkali dalam satu keluarga yang kemudiannya boleh diterjemahkan dalam bentuk negara. Dan saya percaya jika sekiranya ia dilaksanakan dengan baik, dengan adanya perencanaan dan juga perancangan yang dapat memenuhi aspirasi rakyat, maka kita boleh melihat hasil yang cukup hebat jika tidak ada gangguan politik. Doktor, dalam keluarga bertikam lidah, bergaduh dan sebagainya, kadang-kadang mungkin kecil dan kadang-kadang mungkin besar, itu membawa kepada satu mudarat dalam sebuah keluarga. Tetapi Malaysia ini, bila kita cakap konteks keluarganya adalah besar, merentasi negeri, daerah, bangsa, budaya dan sebagainya. Apa sebenarnya matlamat dan juga capaian apabila sebuah kebersamaan itu dapat dicapai dan juga bagaimana pemacuan itu dapat dilaksanakan dan seterusnya memberi konsep ataupun konteks yang lebih baik kepada masyarakat dan juga rakyat itu sendiri. Yang fokus ataupun yang utamanya pemimpin ataupun ahli-ahli politik ataupun parti kena bersatu terlebih dahulu, Doktor. Saya setuju, ahli politik harus mainkan peranan yang cukup hebat, teladan kepada yang lain, contoh dan idola kepada keseluruhan masyarakat di negara ini. Walaupun mereka mungkin memimpin parti-parti mereka berlandaskan kepada etnik dan agama, tapi di peringkat nasional, dia harus dilondekan, dia harus melihat keupayaan menjadi seorang pemimpin kebangsaan. Dan kalau kita perhatikan secara menyeluruh, konsep ini mahu ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Ia menjadi tanggungjawab pelbagai pihak yang mungkin mampu untuk melihat titik-titik persamaan dalam kalangan masyarakat. Walaupun ada perbezaan, itu cabarannya. Ada sifat etnosentrik, prasangka, prejudis, ada perasaan kebencian, tetapi akhirnya yang mahu dilihat adalah sejauh mana kita memberikan tumpuan kepada persamaan dalam kalangan masyarakat yang dilahirkan untuk saling kenal mengenali di antara satu sama lain. Jika tiga prinsip asas diangkat, faham, hormat, terima, saya percaya walau sesiapa sekalipun termasuk pemimpin mampu untuk memainkan peranan yang signifikan ke atas kejayaan keluarga Malaysia. Keluarga Malaysia harus dilihat merentasi soal agama, etnik, kepercayaan, ritual, gender, fahaman politik sekalipun yang harus dipinggirkan jika masing-masing ada matlamat untuk menjayakan agenda yang saya panggil sebagai merakyatkan perpaduan. Malahan keakraban itu boleh dibina dari asas iaitu keluarga, rakan sebaya, media massa, pendidikan, baik di sekolah ataupun universiti. Begitu juga kita melihat kepada soal accessibility, bagaimana perkhidmatan, kemudahan, peluang dan juga maklumat itu sampai kepada pelbagai kumpulan sasar, kemajmukan, walaupun berbeza dari segi agama, etnik dan juga kepercayaan, bagaimana kita melihat titik-titik persamaan berdasarkan kepada nilai-nilai murni, nilai keinsanan, keihsanan, tanpa sama sekali berkompromi soal perlembagaan, rukun negara, nilai-nilai kenegaraan. Dan yang terakhir, sifat inklusiviti, iaitu kita mempunyai sikap
untuk berinteraksi, kita ada pilihan, kita ada peluang yang boleh digunakan pakai secara saksama. Jadi ini merupakan konsep yang saya namakan sebagai kami di keluarga Malaysia, di mana kita mampu untuk merayatkan perpaduan, kita bawa kesemuanya bersama. Perbezaan itu cuba kita leraikan melalui proses bermusyawarah, berbincang, termasuk pemimpin. Saya rasa pemimpin harus berhenti bermain politik dan memberikan tumpuan kepada proses pemulihan negara. Bukan lagi apa yang berlaku pada Mac 2020 ataupun 6 bulan, 10 bulan selepas itu. Kini saya rasakan kita sudah masuk kepada fasa untuk bersama dengan rakyat kembali kepada kebiasaan yang pernah kita nikmati, dan itu hanya akan mampu dilakukan jika pelaksanaan pelbagai pihak di peringkat pusat, di peringkat negeri, di peringkat mukim, daerah, di mana-mana peringkat sekalipun digambling bersama. Doktor, saya tak punya banyak masa, tetapi saya nak gabungkan mungkin dua soalan. Yang pertama, apa yang doktor nyatakan tadi, bagaimana ia boleh diterjemahkan dalam suasana politik dan juga pilihan raya negeri di Melaka, dan juga dalam konteks keluarga Malaysia, apa yang kita harapkan dan juga yang kita boleh saksikan untuk pembentangan bajet 2022? Di Melaka saya rasakan kita tahu itu akan menjadi satu pertembungan sengit kerana berpusat pilihan raya di sebuah negeri. Sudah pasti pelbagai sosok, figura, personaliti akan datang. Pertembungan itu tidak dapat dielakkan. Cuma yang kita harapkan di sana adalah politik berhema, bermoral dilaksanakan, mengikut kepatuhan tertentu. Mereka yang berada di luar mungkin dilarang daripada berkempen, ceramah besar-besaran tidak digalakkan, dan bagaimana mekanisme ataupun strategi baru dilakukan supaya kita tidak mahu melihat keluk yang telah mampu kita landaikan ini meningkat semula. Ini menjadi tanggungjawab bukan saja Kementerian Kesihatan tapi juga pelbagai pihak. Dan dari sudut itu juga saya percaya masing-masing akan berusaha untuk mencapai pengundi mereka. Yang penting adalah pengundi atas pagar dan juga pengundi luar Melaka. Bagaimana kita nak pastikan mereka memainkan peranan untuk mengundi, waktu yang sama keselamatan mereka itu terpelihara. Dalam soal pilihan raya di Melaka, saya melihat keselamatan harus diutamakan, bukannya perbezaan fahaman politik. Begitu juga dengan bajet 2020. Bila kita bercakap tentang keluarga, ia menjadi institusi yang paling penting, dan sudah pastilah sebagai institusi yang penting kita mahu keutamaan diberikan kepada pelbagai kelompok termasuk warga emas, anak, belia dan remaja. Dan bagi kelompok dewasa, sudah pastilah kita mahu melihat tidak lagi wujud soal kelaparan, soal ketiadaan peluang pekerjaan, pendidikan. Bagi warga emas, kita mahukan keselamatan mereka itu terpelihara. Bagaimana kita ada satu sistem sokongan dengan penuaan yang berlaku. Bagi golongan remaja, belia, saya harapkan bajet ini akan memberikan tumpuan kepada sistem sokongan kepada pendidikan. Bagaimana kita mampu untuk meneliti soal pengangguran yang kini sudah meningkat pada 4.8% dalam jumlah 768,700. Begitu juga dengan soal kemiskinan yang meningkat kepada hampir 8.4%, di mana ia membabitkan isi rumah hampir 639,800, dan saya percaya ini merupakan antara yang perlu kita teliti, termasuk kemiskinan tegar hampir 78,000. Jadi jika sekiranya bajet ini mampu untuk melihat kepada soal daya tahan, soal kelestarian, dan bagaimana jika sekiranya mampu untuk membawa jurang di antara bandar, luar bandar, jurang antar kelas, etnik, negeri, kesemua itu akan membolehkan kita melihat satu sistem yang penting, termasuk soal kesihatan mental yang saya rasakan perlu juga diberikan tumpuan di dalam bajet 2020. Baik, menyeluruh apa yang Prof katakan tadi, dan pastinya selepas ini kita nak melihat kepada perkembangannya, terutamanya sepanjang minggu depan. Itu tadi penganalisis politik Universiti Sains Malaysia USM yang juga ahli pemikir Kementerian Perpaduan Negara, Profesor Dr. Siva Murugan Pandian. Terima kasih Prof. Kita nak berhenti rehat seketika, kita kembali selepas ini.